Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Cikgu harap semua sihat. So, hari ni kita akan sambung bab 15, Biologi tingkatan 4, 15.7, Pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, jom kita start. Okey, apa yang anda akan belajar hari ni? Yang pertama adalah pertumbuhan organisma, mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan, pertumbuhan serangga, fasa pertumbuhan dalam lengkung sigmoid manusia haiwan, dan lengkung pertumbuhan bentuk tangga haiwan berangka luar. Pertumbuhan organisma, okey, ini adalah proses pertumbuhan, merupakan proses yang kekal dan tak berbalik. So, kalau dah jadi dewasa, tak boleh jadi bayi balik. Maksudnya tak berbalik lah. Okey. Dan melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma. Okey, maksudnya contoh jisim badan waktu bayi adalah 3 kilogram. Jadi bila dah dewasa ni mungkin jisim badan kamu adalah 50 kilogram. So dia dah berubah. Pertumbuhan berlaku. Okey, melibatkan pembezaan dan penghususan sel. Maksudnya daripada zygote tu, zygote semua dah jadi embryo, jadi fetus. Sel-sel tu dia membeza, menghusus menjadi macam-macam sel lain, iaitu sel saraf, sel otot dan sebagainya lah, sel kulit. Okey. Dan pertumbuhan ni penting untuk perkembangan dan kematangan sistem badan. Okay, takkan selama-lamanya nak kekal macam bayi, takkan pokok selama-lamanya kekal sebagai biji benih, betul tak? Dia mesti bertumbuh. Next. Okey, macam mana nak mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan? Ada parameter dia ataupun cara ukur dia, kriteria ukuran dia. Yang pertama, kita ukur pertambahan saiz ataupun isi padu. Contohnya perubahan ketinggian atau panjang organisma. Kalau pokok, kita ukur panjang pokok tu. Mula-mula 5 cm, lepas tu dia bertumbuh jadi 10 cm. Tu maksud ada pertumbuhan lah. Tu cara ukur dia. Ataupun manusia ni kita ukur tinggi dia. Daripada tinggi dia 10 cm jadi 170 cm. Macam tu lah masuk pertumbuhan, cara ukur. Yang kedua, kita ukur jisim dia. Sama ada jisim segar ataupun jisim kering. Kalau jisim kering ni maksudnya jisim organisma selepas semua air daripada badan dia dibuang. Kita keringkan dia. Keringkan dia sampai betul-betul kering, kita timbang. Tapi benda ni kita kena bunuh organisma tu. So, manusia tak boleh lah. Haiwan pun tak boleh. Jadi, sesuai untuk tumbuhan saja. Jisim kering ni sangat-sangat tepat. Sebab dia memang ambil jisim saja, tak ada air dalam tu. Okay, kalau jisim segar pula, dia boleh diukur bila-bila masa. Organisma tak perlu bunuh. Tapi dia kurang tepat. Dia kurang tepat sebab dalam badan dia tu masih ada air. Okay, jadi manusia, haiwan kita guna kaedah ukur jisim segar lah. Okay, Pertumbuhan serangga. Okay, serangga dia tak sama macam manusia dengan haiwan. Dia ada dua jenis pertumbuhan. Okay, iaitu metamorfosis lengkap dengan metamorfosis tak lengkap. So, kalau lengkap, contoh dia rama-rama yang paling popular lah. Okay, apa dia metamorfosis lengkap ni? Dia ada peringkat pertumbuhan, dia ada 4 peringkat pertumbuhan. Iaitu peringkat telur, larva, pupa dengan dewasa. Kalau tak lengkap pula, contoh dia belalang. Sekejap. Contoh dia belalang. Ada 3 je peringkat pertumbuhan, iaitu telur, nimfa dengan dewasa. Okay. Dan dia mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Ekdisis ni maksudnya proses salin kulit. Okey, kita tengok metamorfosis lengkap. Ini contoh dia. Okay, jadi dia bermula dengan telur. Ini peringkat pertama. Lepas tu telur ni dia akan jadi larva. Ataupun bahasa Melayu kita panggil beluncas lah, caterpillar. Larva. So beluncas ni dia akan makan daun, kumpul tenaga untuk dia besar lah. Lepas tu beluncas ni akan jadi pupa. Pupa. Kalau kita ni kan, kita anggap, kita sebut dalam bahasa Melayu, kita kata kepompong-kepompong kan. Inilah pupa ni. Lepas tu bila pupa ni, waktu ni perkembangan pesat berlaku. Sebab dia nak jadi rama-rama. So, rama-rama akan muncul daripada pupa. Tapi sayap dia masih lembut. Dan rama-rama tu akan jadi dewasa. So, ada 4 peringkat. Iaitu telur, larva, pupa, dewasa. Okay, next. Metamorfosis tak lengkap ada 3 peringkat. Okay, so mula-mula dia start dengan telur. Telur ni akan menjadi nimfa. Nimfa ni adalah serangga kecil. Okey, maksudnya dia sebiji macam belalang dewasa tapi dia kecil. So telur ni menetas jadi nimfa. So nimfa ni dia nak jadi dewasa, dia kena besar tau, membesar.
So bila dia nak membesar, dia perlu menyalin rangka luar. Disalin rangka luar. Okey, beberapa kali. Menyalin rangka luar ni semasa ekdisis. Proses ekdisis ni proses penyalinan rangka tu lah. Okey. So dia salin rangka luar, buat rangka baru, tu salin lagi, lepas tu buat rangka baru lagi sampai dia betul-betul besar. Okey, sampailah dia jadi dewasa. Okay, next. Fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Okay, lengkung pertumbuhan ni dia ada dia punya, orang cakap graf dia kan. Graf dia. Dia orang macam mana dia dapat, dia plotkan pertumbuhan melawan masa, dapatlah. Dan lengkung pertumbuhan ni biasanya bentuk sigmoid ataupun S. Macam ni. Untuk S. So ada, macam mana saya lukis ni? Okay. Ada 6 fasa pertumbuhan. Fasa permulaan, fasa pertumbuhan pesat, fasa pertumbuhan perlahan, fasa matang, fasa penuaan dan fasa kematian. So jom kita tengok gambar sigmoid tu macam mana. Macam ni, dalam buku teks pun ada. Ini fasa permulaan, ini fasa pertumbuhan pesat, fasa pertumbuhan perlahan, fasa matang dengan fasa penuaan dan fasa kematian. So kadar pertumbuhan pada waktu fasa permulaan ni dia adalah rendah. Okey. Yang ni fasa pertumbuhan pesat ni dia kadar pertumbuhan dia cepat. Ini perlahan, of course lah perlahan. Fasa matang ni pertumbuhan dia berhenti. Okey, dan fasa penuaan ni pertumbuhan dia menjadi menurun atau negatif lah. Kematian ni matilah. So, next. Okay, penerangan dia, kalau permulaan ni kadar pertumbuhan dia rendah. Sebab waktu ni pembahagian sel dan pemanjangan sel dia sedikit. Lepas tu dia baru nak sesuaikan diri dengan persekitaran. Okay, kalau fasa pertumbuhan pesat pula, pertumbuhan dia paling cepat. Pembahagian sel dan pemanjangan sel dia berlaku aktif. Saiz organisma bertambah dengan cepat. Ni waktu kanak-kanak hingga remaja lah. Okay. So fasa pertumbuhan perlahan ni waktu dewasa lah. Okay, ini kadar pertumbuhan dia lambat, berlaku pada keadaan yang tetap. Sel mencapai saiz maksimum. Sel mengalami pembezaan yang menghasilkan kerencaman sel atau kepelbagaian sel. Okay, next. Fasa matang. Waktu dewasa juga ni. Okay, matang. Pertumbuhan dia sifar. Pembagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel. Pembagian sel berlaku untuk gantikan tisu yang rosak atau mati. Dan kemudian semuanya organisma ni akan jadi tua. So kadar pertumbuhan dia negatif atau menurun. Organisma mengalami penuaan dan akhir sekali fasa kematian mestilah mati bila ada penuaan, penyakit, kurang sumber makanan. Akhirnya menyebabkan kematian organisma. Dan lengkung sigmoid ni boleh di-apply ataupun digunakan untuk tumbuhan dan manusia dan haiwan. Okay. Okay, next. Untuk manusia dengan haiwan, kita boleh gunakan lengkung sigmoid. Untuk pertumbuhan kan, lengkung pertumbuhan sigmoid. Tapi untuk serangga, kita kena guna lengkung pertumbuhan tangga. Tangga bagi haiwan berangka luar, contoh belalang. Okay. Sebab apa? Sebab rangka luar serangga ni, dia daripada kaitin. Kaitin ni satu bahan yang keras. Jadi bila keras, pertumbuhan serangga tu dia tak akan berlaku sekaligus. Okay? Rangka luar ni dia tak akan membesar selaras dengan pertumbuhan haiwan. Macam ada bila contoh ni rangka. Okay. Dalam ni haiwan ni, dia punya badan tu dia nak berkembang lebih daripada rangka ni dia tak boleh. Sebab tu dia punya lengkung pertumbuhan bentuk tangga. So, bila nak membolehkan pertumbuhan dan perkembangan, haiwan berangka luar perlu menanggalkan rangka luarnya yang keras. Proses penyalinan rangka luar ni disebut sebagai ekdisis. Jadi sebab tu haiwan ni, serangga-serangga ni dia kena buat ekdisis, salinan kulit tu. Proses ekdisis ni dikawal oleh hormon. Mari kita tengok macam mana ekdisis tu. Okey, ini raja lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar, iaitu serangga, contoh belalang. Okey, jadi kita dah belajar tadi, belalang dia punya metamorfosis dia adalah telur, lepas tu nimfa, lepas tu dewasa. Okey. Dan daripada nimfa nak ke dewasa ni, dia akan mengalami beberapa ekdisis ataupun saling kulit. So, kita kena fahamlah, sebab itulah dia terbentuk tangga ni. Okay, apa benda yang cikgu cakap ni? Okay, ingat bahawa bila tangga tu mendatar macam ni, maksudnya tiada pertumbuhan.
pertumbuhan sifar. Tapi kalau tangga tu menegak macam ni, maksudnya pertumbuhan pesat. Okey. So kita tengok sini mula-mula telur. So telur ni kemudian dia akan jadi nimfa, betul tak? Dia akan jadi nimfa. Lepas tu nimfa ni akan berkembang. Ni nampak ni pertumbuhan pesat ni naik ni. Dia akan berkembang sampailah satu tahap dia tak boleh membesar lebih daripada rangka luar dia. Tak boleh membesar daripada rangka luar dia, maka dia akan mengalami pertumbuhan sifar kat sini. Pertumbuhan sifar. Pertumbuhan sifar kat sini. Pertumbuhan sifar kat sini. Okey. Pertumbuhan sifar ini disebut sebagai instar. So, ini adalah instar 1. Kenapa dia tak boleh bertumbuh? Sebab rangka luar dia tu keras, dia tak boleh nak berkembang lebih daripada rangka luar tu. So, dia perlu pecahkan rangka luar tu. So, rangka luar tu akan pecah. Dia akan shed the skeleton lah, exoskeleton. Rangka luar tu akan pecah, maka dia akan dapat rangka baru yang lembut. Masa rangka baru tu lembut, serangga ni akan berkembang lagi. Berkembang ni yang naik ni, berkembang lagi, membesarkan badan dia. Daripada besar macam ni, dia jadi besar macam ni. Faham tak? Sementara rangka tu lembut lagi, rangka baru lembut. Rangka baru yang lembut ni akan keras juga. So, pertumbuhan dia akan berhenti kat sini. Pertumbuhan ni jadi 0. So, dapat masa ni dia adalah instar 2. Faham tak? Benda tu berulang-ulang. Okey. So, bila jadi instar 2 ni, rangka yang keras tu akan pecah. Salin kulit lah. Salin rangka tu. Proses ni nama dia exdisis. Tadi pun nama dia exdisis. So, dia akan ganti rangka baru yang lembut. Rangka baru yang lembut. So, dia akan berkembang lagi. Besar lagi. Macam tu lah berulang-ulang. So, waktu pertumbuhan sifar ni nama dia instar 3. Macam tu. Sampailah dia jadi dewasa. Proses edisi berlaku secara berkala. Pola pertumbuhan tidak selanjar dan bentuk tangga. Berkala. Ada masa-masa dia. Bahagian mendatar graf menandakan pertumbuhan sifar. Cikgu dah cakap. Kalau peringkat ni nama dia instar. Serangga tidak mengalami pertambahan panjang badan. Okey, garisan menegak ni pertumbuhan mendadak. Pada peringkat ini, nimfa menjalani exdisis dan saiz bertambah dengan cepat. Sementara rangka baru tu nak mengeras. Dia berkembang cepat. Macam tu. Okey, dan proses edisi ni berlaku beberapa kali sampailah dewasa. Benda yang sama saya cerita tadi. Next. Exdisis. Bagaimana dia berlaku? Satu rangka luar baru terbentuk di bawah rangka luar lama. Maksudnya, kalau mana saya nak lukis ni. Ni rangka lama. So, dia akan bentuk satu lagi rangka baru kat sini. Bawah dia. Lepas tu nanti dia akan pecahkan lah. Dia akan pecahkan rangka lama ni. Macam ni gambar ni. Okay. Sebelum rangka luar baru menjadi keras, serangga akan menambahkan isi padu dengan menyedut udara masuk dan mengembangkan badan. Tindakan ini memecahkan rangka luar yang lama dan serangga dengan rangka luar baru akan keluar. So, yang ni adalah rangka baru. Rangka baru terbentuk. Waktu dia dalam rangka lama ni, rangka baru terbentuk. Lepas tu bila rangka baru ni start nak mengeras, dia kembangkan badan dia, dia sedut udara, dia kembangkan badan dia, rangka baru ni lembut lagi. So, lama-lama dia boleh pecahkan rangka lama. Macam tu lah proses dia. Serangga akan mengembangkan badannya sekali lagi sebelum rangka baru menjadi keras. Peringkat antara edisi ni sebut instar, dah sebut tadi. Dan serangga waktu ni nama dia nimfa. Okay. So, waktu ni dia instar ni, dia akan membina tisu dan menambahkan jisim badan. Itu sahaja untuk hari ini. Saya harap semua boleh faham. Okay, bye. Terima kasih.